wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah malam ini daripada Sarawak Google Meet Gemandur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemandur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ni kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Engkau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ubahlah hati kami, ya Allah, daripada hati yang penuh hasad, kebencian di dalam hati kami, kepada hati yang penuh rasa sayang, rahmat dan kasih sayang. Ubahlah hati kami, wahai Allah, anak-anak dan keluarga kami daripada hati yang penuh lalai dan kecintaan kepada dunia dan isinya, kepada Allah. Cinta kami, ubah cinta kami kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah. Allahumma aftah alaina, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih
lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan nikmat kurniaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hari ini kita terus dalam kitab Begitulah Rupanya Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang ada kitab, kita tengok kitab ni. Iaitu Begitulah Rupanya Kisah Nabi Adam. Ni kitab bahasa Arab sebenarnya yang kita baca ni terjemah, cari terjemah. Terjemah. Dan juga Begitulah Rupanya Kisah Nabi Adam. Di dalamnya alaihi salatu wassalam cerita yang sahih daripada langit. Cuba kita bersihkan hidup kita, tenangkan daripada Israiliyat. Tenangkan sedikit Israiliyat. Dan kita, saya akan sebut tentang Israiliyat, saya akan sebut itu adalah Israiliyat. Saya suka kalau saya sebut hadis yang dhaif, maka saya akan sebut hadis dhaif. Sebab benda Israiliyat, hadis dhaif itu, dia boleh kita ambil sebagai fadailul a'mal, iaitu penguat motivasi dalam amalan. Motivasi dalam amalan ni dikuatkan. Macam kalau masakan disedapkan dengan perencah Ajinomoto dan sebagainya. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada pun okey, tak ada masalah. Cuma jangan terlampau banyak. Kalau Ajinomoto terlampau banyak di dalam makanan, dia boleh mendatangkan kencing manis, darah tinggi, pening kepala, migrain dan sebagainya. Begitulah juga ketika mana saat banyaknya penambah rasa dalam cerita-cerita yang telah diberikan, disajikan dalam Al-Quran dan hadis, maka terlampau banyak cerita-cerita yang ditokok tambah yang tidak tahu mana asalnya, maka akan menjadikan penyakit kepada umat-umatnya. Menjadi penyakit kepada umat-umatnya dan pendengar-pendengarnya, seolah-olah cerita dalam menjadikan satu perkara yang akhirnya cerita-cerita para nabi, para rasul hanya menjadi cerita pemanis mulut dan juga penglipur lara dan tidak boleh mendapat ibrah. Hilang keberkatan cerita tersebut. Sebab telah habis ibrahnya. Ibrah yang dapat diambil malah telah ditarik oleh Allah keberkatannya. Kerana dia lari dari cerita yang sebenar. Jadi insya-Allah. Iaitu masih lagi berada dalam hikmah. Hikmah. Tiada stop. Allahu a'lam. Ketika mana saat apabila disebut tentang hikmah perkahwinan dalam bab yang ke-31, yang lepas membawakan hikmah dalam perkahwinan ni adalah begitulah sunnah yang disebut oleh baginda Nabi tentang perkahwinan. Ketika hari ini menyebut tentang hikmah perkahwinan, iaitu antaranya pertama sekali kita sebut yang lepas, iaitu pasangan suami isteri dan juga pasangan kepada setiap mereka merupakan pasangan bagi pasangan yang lain, yang di antaranya Nabi Allah Adam dan Hawa, dan juga menjadi bukti kedua-dua ini mempunyai sifat yang berbeza. Kerana di antaranya kerana terdapat satu bahagian yang sangat penting pada diri lelaki, dan juga ada perkara yang lompong pada lelaki, dan ada kelebihan yang ada pada perempuan yang lompong bagi perempuan pula, maka diisikan di antara keduanya. Jadi sebab itulah merupakan Nabi SAW mengatakan tidaklah dikatakan umatku. Maksudnya dia bukan di kalangan umatku yang tidak mahu melaksanakan sunnahku. Maksudnya sunnahku itu apa dia? Berkahwinlah. Kerana nabimu ini berkahwin, maka berkahwinlah. Kerana dia merupakan sunnahku. Yang ini bukanlah orang yang tak boleh kahwin, tak berkahwin. Itu bukan tak lalu sunnah, tidak. Ini orang yang memang dia tak ingin berkahwin. Sebelum ni, yang ingin memang dia tak nak. Dia negatif betul dengan berkahwin. Yang ini Nabi larang. Nabi larang. Nabi mengatakan bukan di kalangan umatku. Dia orang yang macam lesbian, pengkit, yang memang kecewa. Ada satu sahabat saya ni, dia bukan sahabat lah, dia ni kira bawah daripada saya, yang melarikan dia, akhirnya dia pergi ke Australia. Bawa hati kerana teman suami dia tinggalkan dia. Akhirnya dia jadi pengkit. Teman suami dia dah kahwin jadi baik dah. Dia jadi pengkit. Jadi macam lelaki. Kasar orangnya.
Dan akhirnya kat Australia tu gambar-gambar dia semua kawan dengan perempuan-perempuan yang cantik. Lah jadi lain pula. Jadi lain. Jadinya tomboy. Tapi akhirnya jauh lari. Umur 40 dah. Duk masih lagi bercinta dengan perempuan. Nah, dia perempuan. Jadi ini akhirnya kenapa? Dia ni tak ingin berkahwin. Atas nama apa disakiti. Seolah-olah macam dia lah bangsa yang paling tersakiti. Tersakiti. Sedangkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidak Allah kan berarti satu pun ujian dan juga dugaan yang Allah bagikan kepada hamba-Nya, melainkan Allah tahu orang tu boleh mengatasinya. Melainkan dia tidak beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Sebab tu orang-orang yang gila, orang-orang yang putus asa dalam kehidupan ini, sehingga keputusasaan dia dengan perkahwinan adalah merupakan perkara yang patut dielakkan. Kalau dia lari putus asa dari perkahwinan, sebenarnya dia telah lari daripada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan sedikit pun. Kan? Tidak boleh buat alasan sedikit pun atas dasar kaya ni ujian tak sama. Tak. Semua ujian yang Allah bagi kepada manusia, la yukallifullah. Tidak akan Allah beratkan sedikit pun. Melainkan dia ini mampu. Melainkan dia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah berkahwin, bernikah dan sebagainya, pada hari ini masuk dalam bab yang kedua, iaitu Nabi SAW lalu menyebutkan satu dalam hadis Nabi SAW an Jabir, dikata datu hadis yang sahih. Dari hadis rawahul Muslim ada, hadis-hadis sahih yang lain banyak menceritakan satu riwayat. Dikata bahawa dikata bahawa sesungguhnya kana arshuhu ala inna iblis. Sesungguhnya iblis itu yada'u arshuhu ala al-ma'i, di atas air, ataupun kadang-kadang disebut alal ma'i alal bahri. Sesungguhnya inna iblis yada'u arshuhu alal ma', dia meletakkan dia punya alal arsh, iaitu dia punya arsh itu ataupun istana dia itu di atas air. Itu kadang-kadang disebut di atas air. Kadang-kadang hadis yang sahih yang lain alal bahri, di atas lautan. Okey, ingat Iblis ni, dia punya arash, istana, dia punya rumah dia, singgah sana dia, penempatan dia adalah di atas air ataupun di atas lautan. Jadinya air itu bukan bermaksud tasik, air itu bukan bermaksud sungai, air itu bukan bermaksud danau, air itu bukan bermaksud perigi, kolam ataupun sebagainya. Air itu dalam hadis lain menyebut jelas alal bahri, di atas lautan. Di atas lautan. Ingat, pernah juga dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan surah daripada surah Wailul dia kata bahawa tentang Illiyin dan juga Sijjin. Kama adraka ma Sijjin. Kan? Dia bila menyebut tentang Sijjin itu, maka Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meletakkan bahawa iblis arash, di atas dia punya istana di arash, iaitu di atas air, lautan yang luas, dan dia ini selalunya dia berada bukan di atas lautan, tapi dia berada di Sijjin, iaitu 7 petala bumi yang berada di bawah, iaitu tempatnya letak kitab-kitab marqum, kitab-kitab orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni bila dia mati, maka dia akan tertulis amalan-amalan dia, amalan-amalan yang dilakukan, dia akan diletakkan di Sijjin. Sijjin ini disebut para ulama adalah dia terletak di petala langit, petala bumi, iaitu di kerak bumi. Di kerak bumi itulah tempat-tempatnya buku-buku orang kafir, maka iblis duduk situ. Ini tak tahu, wallahu a'lam. Iblis duduk situ, dan itu adalah pandangan Ibnu Abbas. Mungkin kerana, kalau pandangan saya lah, mungkin kerana di situ tempatnya kitab-kitab orang-orang kafir yang entahlah mati, maka iblis ini selalu membaca kitab-kitab tu supaya dapat menghasut. Bagaimana kaedah-kaedah yang terbaik, kenapa orang ni mati dalam keadaan kafir? Kenapa orang itu mati dalam keadaan kafir? Bagaimana orang itu dalam keadaan kafir? Jadi kalau dia profesor, iblis ini adalah lebih daripada profesor, sebab dia telah hidup dalam dunia ini lebih ratusan ribu tahun. Daripada saat Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam telah mati, telah wafat.
Nabi Musa telah wafat. Tapi iblis tidak pernah mati. Sehinggalah dia nanti dibangkitkan di saat mana hari kiamat. Di hari kiamat barulah dimatikan iblis laknatullahi alaih. Okey, jadinya iblis ini ketika mana duduk di kawasan lautan tadi, summa yab'asu sayarahu. Kemudian daripada situlah dia memanggil dan memerintahkan seluruh tentera-tenteranya yuftinunan nas. Untuk suruh iblis, syaitan pengikut dia ini, ingat iblis ni cuma satu. Iblis tidak banyak. Iblis tidak banyak. Ingat, iblis ni satu. Sebagaimana Adam alaihissalam satu, seorang dari kalangan manusia, maka iblis juga begitu, dia hanya seekor. Iaitu ketua dia. Iblis ini adalah golongan daripada jin. Dan dia ni hanya seorang, hanya seekor. Begitulah iblis ini duduk di istana dia, di atas air, yang akan memerintahkan seluruh tentera-tenteranya itu supaya memfitnah manusia. Apa makna fitnah? Fitnah itu ada 3. Kadang-kadang ada 3 ataupun 4, semua kadang ulama. Cuma menyebut fitnah itu kadang-kadang disebut tentang perkataan ujian. Kadang-kadang disebut syirik. Kadang-kadang disebut sebagai bala ataupun sebagai ujian, ataupun fitnah itu disebut sebagai buhtan, tuduhan. Okey, tetapi fitnah itu mudah yang dimaknakan adalah yaghlibu, kebiasaannya digunakan untuk perkara-perkara yang menyebabkan satu perkara itu memberi implikasi atau kesan yang buruk. Kesan yang buruk. Bismillah. Memberi kesan yang buruk. Apa saja perkara, dia punya yang negatifnya lebih banyak. Kesan buruknya lebih banyak. Ini makna fitnah. Senang cerita, paling mudah nak bagi tak senang faham, apa itu fitnah, apa saja perkara yang akhirnya kesannya adalah buruk. Negatifnya yang lebih banyak. Kenapa disebut fitnah kubur? Sedangkan waktu hidup kita difitnah. Kita doa dengan empat rangkap ayat. Selepas antara doa yang sunnah. Doa yang sunnah dari Nabi. Nabi takkan pernah meninggalkan 4 perlindungan daripada perlindungan 4 perlindungan itu setelah mana Nabi baca tahiyatul akhir dan sebelum salam. Sehingga pandangan daripada sebahagian pendapat Hanabilah, maka wajib mengulang sekiranya terlupa membaca doa selepas salam. Sebelum salam, selepas tahiyatul akhir. Ini pandangan yang ketat. Tetapi pandangan ini adalah pandangan pandangan Hanabilah. Tak baca doa. Sebab Nabi tak pernah tinggal doa ni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami berlindung denganmu ya Allah. Daripada fitnah kehidupan dan kematian. Maksudnya waktu hidup di fitnah, waktu mati pun ada fitnah. Kenapa disebut fitnah? Fitnah kubur. Fitnah kubur maknanya adalah soalan kubur. Kenapa dipanggil soalan kubur sebagai fitnah? Kerana ramai lagi orang. Kenapa fitnah? Kerana yaghlibu. Kerana fitnah itu maknanya apa sahaja berlaku perkara yang kesan negatifnya lebih banyak. Jadi nak bagi tahu soalan kubur itu yang gagalnya lebih ramai. Kenapa dipanggil fitnah Dajjal? Kerana waktu ujian Dajjal datang, yang ramai lagi masuk, yang keluar Islam lebih ramai daripada yang memasuki Islam. Kita pengaruh dengan Dajjal lebih ramai daripada yang mengikut Imam Mahdi. Sebab itu dipanggil fitnah Dajjal. Saat mana negatif dia lebih banyak. Saat mana Dajjal datang nanti fitnah. Sebab apa? Nanti akan menjadikan keadaan waktu itu buruk lebih banyak. Yang buruk nampak baik. Ini lebih bahaya. Lebih bahaya. Zaman ini zaman fitnah. Kesan yang buruk lebih banyak. Yang buat baik akan nampak jahat. Yang buat jahat akan nampak baik. Sebab itu dalam keadaan hari ini kita hanya mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jadi syaitan ini dia menimbulkan fitnah. Dinampakkan benda yang buruk jadi baik, benda yang baik jadi buruk. Dia menimbulkan apa sahaja perkara yang baik juga boleh menimbulkan kesan yang jahat. Seolah-olah macam seolah menegur. Menegur benda yang baik, tapi benda tu boleh jadikan benda jahat. Implikasi dia. Jadi bila kita saat mana Nabi kata, sambungan lagi, fa'adnahum minhu manzila a'zamuhum fitnah. Dan siapa yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling tinggi fitnahnya. Siapa paling tinggi fitnahnya, maka paling tinggi kedudukannya di sisi iblis, laknatullahi alaih. Jin-jin yang lain. Fitnah yaji'u ahaduhum. Jadi salah seorang di antara syaitan-syaitan tersebut datang bertemu iblis. Dibawakan proposal. Apa dah buat proposal?
kita nak bentangkan kita punya resume kepada Iblis. Jadi orang yang paling dekat menteri-menteri dia. Fa'altu kadza wa kadza. Maka aku telah lakukan begini. Aku telah lakukan jadikan peperangan. Aku buat benda ni, dia ni sampai meninggalkan solat. Dia ni orang ni sampai tak puasa, dia kata. Orang ni sampai dia meluka aurat mereka. Orang ini dikata, dia ni isap okok. Aku suruh dia isap okok sampai dulu tak isap okok, dia isap okok. Orang ni begini. Orang ni dulu dia baik, tapi sekarang dah tak puasa. Orang ni jadi artis, orang ni suka karaoke. Begitulah. Tapi apa yang Iblis kata, ma sana'tu syai'an. Kamu tak melakukan apa-apa pun. Iblis kata tak apa. Next. Resume next. Kamu tak ada apa-apa pun buat. Pada dia, kerosakan itu biasa saja. Maka datang lagi yang lain. Qala summa yaji'u ahaduhum. Maka berkata datang yang lain dan bagi resume lagi. Iblis syaitan yang lain. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Aku meninggalkan mereka sehingga satu pasangan suami isteri ni telah aku pisahkan kedua-duanya. Oi, ni buat. Dia hasad suami isteri ni sehingga mereka berpisah. Bercerai. Qala fayadnihi minhu. Maka dekat dengan aku. Maka inilah orang yang paling dekat dengan aku. Wa yaqulu na'am qala A'mash. Maksudnya Nabi SAW berkata, orang yang paling dekat fitnahnya, yang paling hebat fitnahnya Iblis. Dia memilih orang-orang yang hebat dalam memecah belahkan rumah tangga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyebut dalam 102 ayat surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Ketika mana iblis ini, syaitan ini membaca kitab daripada zaman Nabi Allah Sulaiman. Padahal zaman ini bukan pada zaman Nabi Sulaiman, tapi pada zaman selepas Nabi Sulaiman. Dan wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Mereka mengatakan bahawa Sulaiman ini telah pun kafir. Dibaca sebab di bawahnya itu ada terdapat kitab. Mereka berjumpa setelah mana Nabi Sulaiman mati. Ada satu pada zaman, saya lupa zaman apa. Tapi pada zaman itu, kitab itu dijumpai. Kitab-kitab tentang sihir. Maka orang-orang menuduh bahawa ini kitab Nabi Sulaiman. Tak, bahawa Nabi dihalang oleh Allah. Wa ma kafara Sulaiman. Maka yang kafir itu bukan Sulaiman. Walakinna asyayatin kafaru. Tetapi sebenarnya syaitan pada zaman Nabi Sulaiman yang kafir. Kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihru. Yang telah mengajarkan kepada mereka itu, manusia itu sihir-sihir. Nabi Sulaiman ni sil pada tu zaman tu. Tapi kemudian dibuka kembali pada satu zaman yang lain, maka mereka menuduh ini kitab Nabi Allah Sulaiman. Wala dikawama unzila alaihi, sebenarnya pada permulaannya unzila alal malakaini bi babil Harut wa Marut. Kami turunkan dua malaikat namanya Harut dan Marut. Mereka turun wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Mereka berdua ini mengajar kepada manusia dan syaitan. Mereka yang telah mengajar kepada syaitan-syaitan ini, jin-jin ini. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami datang ini sebagai fitnah saja. Fala takfur, janganlah kamu kufur. Kamu kufur wahai jin. Kami ajar ni untuk bagi ujian kepada manusia. Kami ajarkan sihir kepada kamu. Kami ajarkan sihir. Sihir ini siapa yang turunkan? Allah. Bukan manusia yang belajar sihir. Bukan manusia yang mengajar sihir. Bukan syaitan yang mengajar sihir. Yang sihir ini adalah Allah sebagai ujian bagi manusia. Kalau kamu belajar, kamu kufur. Tapi malaikat aja sebab Allah perintahkan. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yang mana kami telah mengajarkan daripada mereka berdua, Harut dan Marut itu, satu sihir. Yaitu يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Yang boleh menceraikan suami dan isteri. Ini ayatul Quran, ayat 102, surah Al-Baqarah. Maksudnya, antara Harut dan Marut mengajar manusia ini dan syaitan-syaitan ini, salah satunya adalah boleh memecah belahkan rumah tangga. Okey, buka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu. Nombor apa ni? Nombor 2. Cuba tengok ayat 102. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Okey, dia nombor 1 lah. Kalau ada kitab ni,
Ibnu Katsir boleh ambil jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-102. Sebentar. Okey, ayat 102. Okey. Okey. Ada pada ayat 102 surah Ibnu Katsir ini, dia kata lebih lanjut, dia membawakan sebenarnya Ibnu Katsir mengatakan bahawa mengenai firman Allah sihir tadi tu yang diajar Allah ajar Harut dan Marut supaya mengajar syaitan-syaitan jin-jin itu ilmu sihir yang boleh memecahkan belahkan rumah tangga antaranya. Tetapi lebih lanjut dikata Abdullah Ar-Razi menuturkan bahawa sihir yang diajar kepada manusia dan jin ketika itu ada 8 sihir. Ada 8 bentuk sihir yang diajar kepada mereka. Ada 8, maksudnya adalah 8. Cuba boleh salin. 8 apa yang diajar sihir waktu tu? Bukan hanya pencerai-berai suami isteri saja, tapi dia ada 8 yang lain. Yang pertama, Ibn Razi menyebut bahawa yang pertama sihir yang diajar pada ketika itu, yang pertama adalah sihir para pendusta. Iaitu dari kaum Kusaydani yang terdiri daripada penyembah binatang yang 7 yang dapat berpindah-pindah. Iaitu planet mereka ini berkeyakinan planet-planet ini mengubah ini planet ini, planet Marik, planet ini, apa? Bintang itu, bintang ini. Wallahualam, saya tak pandai. Tapi saya pernah dengar nama. Dalam hidup ni ada bintang itu, bintang ini, bintang itu, bintang ini. Itu pertama dia ajar pada waktu tu. Tapi hari ni kita amalkan, kita sesat. Yang kedua, saya tak tahulah, wallahualam. Dia pakai bintang. Bintang itu, bintang ini. Yang kedua, sihir yang itu yang penuh khayalan. Memiliki jiwa yang kuat. Yang ini sihir ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Yang Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ketika menafsirkan surah Al-Falaq, Nabi dalam keadaan berkhayal. Yang dia pernah bertemu dengan isteri ataupun tidak, dia tak ingat. Jadi dia khayal, dia berimajinasi, dia jadi macam satu benda yang khayal. Sehingga Nabi tak tahu sebenarnya dia dah bertemu dengan isteri ke belum. Ini satu sihir. Kan? Satu sihir. Jadi satu kita boleh khayal. Boleh, apa panggil tadi nak sebut? Wallahualam bisawab. Saya pun tak tahu nak sebut. Tapi dia pengaruh dari segi otak manusia. Dia boleh khayalkan manusia. Yang ketiga, antara sihir ayah khayal ini adalah antaranya al-ainun haqqun, Nabi sebut. Iaitu penyakit ain, mata yang jahat. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Seandainya ada sesuatu yang dapat melalui takdir, maka sihir ain itulah yang benar, yang lebih boleh melalui takdir. Jadi penyakit itu sebenarnya penyakit ain. Itu dijatangkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Sulaiman. Yang ketiga, sihir yang ketiga, iaitu sihir yang menggunakan bantuan al-ardiyah, iaitu dia mesti ada jasad manusia. Saya pernah nampak satu orang, saya pernah dengar dulu ada orang, bukan pernah dengar, saya pernah melihat dengan mata kepala saya. Tak pernah saya pernah melihat. Masa saya kecil dahulu, saya pernah melihat ada saya ni, mak bapak ni kerja. Mak saya guru besar, bapak saya guru besar. Jadi petang-petang tak ada. Dekat rumah tak ada orang. Masa saya balik dari sekolah, saya memang saya sendiri. Mak saya kadang-kadang sediakan nasi, saya masak goreng telur. Sebab tu saya minat telur sampai sekarang. Jadi bila mana saya kat rumah selalu, masa kecil tajah 1, tajah 2, selalu saya melihat. Bukan sekejap, selalu saya melihat tengah-tengah saya duduk. Lalu ada benda macam kecil lari laju. Selalu tengok. Tapi saya diam. Sehinggalah satu hari ada orang cerita waktu saya dewasa, dia kata itu toyol tu bentuk macam tu. Dia akan lalu sekelip mata. Tapi benda tu saya timbas balik, Masya Allah, la quwata illa billah. Selalu saya tengok waktu kecil. Cuma saya tak terfikir. Itu apa? Selalu nampak benda tu kecil. Pada lutut saya je. Bawah lagi sikit. Pada rumah. Selalu nampak. Apa? Selimbas. Banyak kali. Bila orang cerita tu saya nampak. Lepas tu saya cerita dengan mak saya. Saya cerita dengan mak saya. Sebenarnya itulah sebab dia buang orang gaji dia dulu. Orang gaji dia bela toyol. Orang gaji dia bela toyol. Sebab tu dia dulu pernah saya ada orang gaji itu Indonesia dan dia kena buang. Sebab dia selalu ada bela toyol. Dia tak curi kat rumah saya, curi rumah orang lain. Jadi benda tu lah. Hijau, betul. Ada warna-warna hijau. Dia tak ada rupa apa pun. Dia macam kecil. Begitulah. Tapi mak saya kata memang ada benda tu dekat dalam almari dia. Benda tu. Jadi benda tu saya nampak selalu depan mata. Tapi bila kita tengok macam mana cara nak dapat toyol tu, saya buka search, saya tanya dengan seorang yang memang pakar dalam ilmu sihir.
Dia kata nak dapat toyol tu sebenarnya benda tu kena ada anak janin yang kecil. Janin. Dia mesti ada dia orang tu dah tanam, dia kena ambil benda tu. Untuk dapatkan jadikan toyol. Dia persembahkan, sesat lah, memang jahat. Cara buat dia pun jahat. Dia kena curi. Dia tak boleh ambil secara baik. Dia kena curi. Maksudnya dah tanam, kemudian ambil janin tersebut. Sebab itu dipanggilkan dia kena sihir yang menggunakan bantuan arwah ardiyah. Mesti menggunakan jasad orang. Dia mesti kena gali kubur untuk dapatkan benda tu. Ini memang iblis punya perangai. Tak buat, dia buat jahat. Jadi Imam Ar-Razi kata dia mesti ambil bahagian daripada arwah. Dalam mana-mana jasad arwah tu dia kena ambil. Yang toyol tu dia ambil daripada jasad ataupun anak-anak yang kecil yang mati. Dia ambil jasad dia. Kemudian dia puja dan kemudian jadi toyol. Wa'iyadzubillahi min zalik. Wa'iyadzubillahi min zalik. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ini dulu ramai yang buat. Sekarang saya tak nak nampak lagi. Saya tak pernah nampak lagi. Dulu, astaghfirullahaladzim. Masa saya kecil dulu, zaman-zaman yang memang masa saya 80-an, iklan dekat radio, iklan dekat TV pun ada iklan arak orang Melayu. Dalam keadaan tak ramai yang saya lihat orang pakai tutup aurat. Dalam keadaan hari-hari selalu saya bercimpung dengan orang yang buat majlis kahwin, malamnya ada joget lambak. Malamnya ada joget maknya. Mereka macam membenarkan keadaan dalam keadaan hari itu, tapi hari ini alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Islamisasi semakin baik di Malaysia. Okey, alhamdulillah. Jadi seterusnya, kemudian dikata bahawa yang keempat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah sihir tentang bintang-bintang. Yang kedua tentang khayalan, sakit ain. Yang ketiga, dia mesti ada kenaan dengan arwah. Dia ambil badan-badan jasad arwah. Yang keempat adalah tipuan mata. Dia hanyalah silap mata saja. Silap mata. Jadi terfokuskan. Yang itu pun sebenarnya adalah satu benda yang boleh menipu, mendatangkan fitnah yang besar hari ini. Hari ini boleh juga buat benda tu jadi fitnah. Sebab hari ini boleh buat filem, boleh buat macam saya pernah jumpa satu orang tu, dia buat video yang kita boleh tersilap. Boleh jadi benda tu betul. Jadi kat sini dikata adalah sulap mata itulah merupakan tipuan. Tapi dia termasuk dalam sihir, wallahu alam. Yang kelima, iaitu daripada susunan alat-alat. Dia susun alat-alat tu. Wallahu alam, saya pun tak tahu. Kan? Ya? Jadinya dia lebih kepada susunan alat-alat. Yang keenam, sihir yang menggunakan ubatan-ubatan khusus. Dia mesti ada benda yang dibagi makan. Yang dipuja, yang diminum, mesti ada benda tu kena minum. Mesti benda tu kena makan. Apa kalau kita panggil? Kita mesti makan benda tu. Kalau tak makan benda tu, tak minum, tak kena. Dia ada benda-benda macam sampai dipuja benda tu makanan, sehingga makanan tu mesti dimakan. Kalau tak dimakan, tak dapat. Saya satu penyakit, saya pernah dengar penyakit tu. Kita tempat kawasan ni dulu, pernah orang kena santau. Santet santau. Santet ke santau. Dia pernah kena santau. Lalu makanan. Makanan. Dan kemudian, yang ketujuh adalah berupa penundukan hati. Dia boleh tundukkan hati. Ni sihir apa ni? Yang boleh menundukkan hati. Sihir yang boleh menundukkan hati. Ubat apa? Apa nama tu? Ubat pengasih. Ubat pengasih. Ataupun apa? Sihir penunduk lah kan Ustaz? Apa? Sihir penunduk lah kan? Sihir penunduk lah kan? Apa, nasi kangkang boleh tak? Allah. Tapi banyaklah apa minyak pengasih. Dia kata minyak pengasih tu saya dengar antaranya cara untuk mendapatkan air pengasih tadi tu, minyak pengasih adalah dengan ambil dari dagu mayat. Mayat tu kita korek mayat tu dan kita kena ambil dagu dia. Minyak dagu dia. Jadi minyak dagu tu dagu mayat. Ini kena benda dengan arwah juga. Arwah. Dengan mesti arwah. Jadi sebenarnya benda ni malaikat yang ajar kepada syaitan supaya nak dapatkan macam mana dah jadi minyak dagu tu. Tapi benda ni Allah ajar, apa yang Allah ajar kepada malaikat Harut dan Marut untuk ajar kepada syaitan supaya syaitan tahu macam mana cara untuk dapatkan minyak dagu tadi tu. Tapi malaikat akan kata sebelum dia mengajar, wa ma dia tak akan mengajar, yu'allimani min ahadin. Dia tak akan mengajar kepada salah seorang melainkan sebelum itu dia akan berkata dulu.
Hatta yaqula, sehingga dua-dua ni pasti akan berkata dulu sebelum dia ajar. Sebab ni ujian. Dia kata, innama nahnu fitnah. Aku turun ini hanyalah sebagai fitnah. Fala takfur, jangan kamu kufur. Tapi aku terpaksa ajar. Sebab Allah yang suruh ajar. Kenapa Allah suruh ajar? Sebab sihir ini adalah ujian yang Allah nak bagi tahu. Kalau tak Allah ajar, tak ada siapa tahu ilmu ni. Jadi jangan sombong orang yang pandai sihir. Sebenarnya Allah sendiri yang mengajar. Tapi Allah turunkan ilmu ini untuk ujian. Allah turunkan perempuan dalam keadaan aurat yang terbuka. Dalam keadaan laki-laki suka. Malah kita berzina. Tapi Allah yang jadikan kita nafsu. Tapi Allah uji kita dengan nafsu. Allah uji kita dengan banyak perkara. Dengan Allah, perkara yang kita suka, perkara yang kita tak suka. Allah menyuruh kita supaya jangan minum arak. Tapi ada Allah jadikan arak. Kenapa Allah jadikan semua? Kenapa tak Allah jadikan semua makanan halal? Allah jadikan babi dan anjing. Allah jadikan arak. Sebab itu sebagai fitnah. Kalau semua Allah jadikan minuman itu halal, mudah Islam. Tapi Allah letakkan arak. Tapi hari ini orang masih minum arak. Sebab sebagai ujian. Allah jadikan semua perkara, Allah turunkan sihir. Kerana sebagai ujian. Jangan belajar. Kalau belajar, kamu akan kufur. Tapi hari ini disebut yang pertama, kedua, ketiga, ketujuh, yang menundukkan hati, ke-8. Dia ada 8 ya. Yang ke-8 ini memang perangai iblis. Mengadu domba. Dia mengajar cara mengadu domba. Mengadu domba ni termasuk sihir. Jadi tak? Mengadu domba ni termasuk sihir. Yang boleh akhirnya mencerai-beraikan suami isteri, zikir penunduk, zikir apa. Jadi ke-8 ni selesai dah. Saya cuma ceritanya 8 saja. 8 saja. Ini daripada tafsir Ibnu Katsir yang ambil daripada Al-Imam Ar-Razi rahimahullah wa hafizahullah ta'ala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Okey, itu di antara riwayat-riwayat. Madu domba itu bukan sihir. Madu domba itu malaikat ajar. Supaya ini salah satu lebih hebat dari sihir. Sihir ni boleh menyebabkan manusia ni berpecah belah. Mengadu domba. Macam juga ada jadi akhirnya boleh menjadi satu perkara yang akhirnya syaitan datang. Boleh mengundang syaitan. Boleh mengundang satu syaitan datang kepada kita. Sebab besar dosa dia seolah-olah sihir. Sihir. Jadi sebagai ulama kata bukanlah batu sihir, tapi dia punya fungsi dia hampir-hampir macam sihir. Hampir-hampir akhir tersungkur rumah tangga orang. Rumah tangga orang. Saya pernah sekali, ni abang saya cerita dulu. Abang saya. Dia satu orang ni dia macam baik, macam tidak. Satu hari dia ni pergi makan dengan satu family. Bila dia makan family ni dia dengan suami isteri. Tapi satu hari dia makan, akhirnya suami dia ni pergi bilik air. Jadi waktu tu dia dengan isteri dia, memang kawan baik, jadi isteri kat sebelah. Dia pergi bilik air kejap lah. Jadi orang yang dia ternampak, dia ambil gambar. Dia nampak abang saya ni yang berada dengan orang perempuan. Dia ambil gambar. Lepas tu dia hantar terus kat isteri saya. Isteri dia lah, awak ipar, gila lah perangai. Cepat betul dia punya. Nampak ini suami kau memang suami aku memang ni lah tadi, memang keluar dengan dia tadi. Memang dia makan. Dia tahu maksudnya selamat. Akak ipar saya tahu je abang saya keluar. Memang ada suami dia pergi. Ini manusia paling bahaya. Cepat betul. Dia macam nak tengok sangat rumah tangga dia berpecah. Awal betul. Dia punya nak bagi tahu tu. Dalam keadaan tak usul peksa, tak tahu kesan yang buruk. Kesan dia lebih dahsyat dari sihir. Hari ini. Mengadu domba. Supaya mengadu sana, untuk mengadu domba ni maknanya apa? Domba ni mengadu ni beradu. Beradu ni supaya macam ada satu pertandingan mengadu domba ni dekat Indonesia. Iaitu domba ni macam kambing yang ada tanduk. Domba. Jadi dia beradu domba. Dia macam seolah melagakan kambing tu. Dia macam pertandingan kambing dengan kambing yang bertanduk tu garang tu. Dia nyundul gitu. Jadi dia ada pertandingan. Jadi hari-hari dia buat pertandingan. Siapa menang. Jadi kambing tu akan menyundul. Jadi ini mengadu domba. Supaya kambing tu marah, kambing tu berlaga. Jadi mengadu domba itu diambil sebagai peribahasa. Kita cakap dengan orang ni gini supaya dia bertembung. Ini perangai iblis laknatullahi alaih. Laknat dia. Sebagai perbuatan yang jahatnya, dahsyatnya, disamakan dengan sihir.
Dengan sihir. Okey, apa ayat yang terang tadi? Kita awal balik, iaitu tadi disebut oleh Nabi SAW, iaitu fitnah. Syaitan yang paling tinggi fitnahnya adalah yang boleh mampu untuk berusaha untuk memisahkan rumah tangga. Hati-hati. Sihir ini hati-hati. Ada yang boleh memisahkan kita dengan isteri kita. Ada satu syaitan, tak dapat kita tengok bahagia, maka dia akan hantar yang lebih hebat. Dia akan hantar yang lebih hebat. Tidak salah dan tidak hairan. Hari ini kita melihat isteri kita benci. Tidak hairan isteri kita tiba-tiba benci kepada kita. Kena tahu. Ada syaitan di kalangan kita. Ada syaitan di kalangan kita. Ada sihir di kalangan kita dan iblis-iblis senantiasa akan memujuk supaya kita bercerai. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man ta'ajjaba. Barang siapa yang dirasa ta'ajjub, dirasa terpesona dengan anak, isteri dan keluarga dia. Qala masya Allah la quwata illa billah. Katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Ini semua milik Allah. Tidak ada kekuatan melainkan Allah. Apa? Nabi kata, dia akan lam tadurrahul ain. Pertama, tidak akan pernah terkena sihir ain. Pandangan-pandangan mata-mata yang hasad. Yang hasad. Yang kedua, waman dikata, dan siapa yang masya Allah ini, lam dikata yara fihi makruhan. Dia tidak pernah melihat kebencian pun pada anak, harta dan suami dan juga keluarga dia, isteri dia. Dia tak pernah melihat kebencian. Dia tidak pernah melihat benda yang dia rasa benci. Tak ada. Kalau disebut masya Allah. Yang ketiga, lam yara fi afatan dunal maut, sampai mati ya Allah. Kita minta Allah kata, Nabi kata, siapa yang menyebut masya Allah, dia tidak akan melihat keburukan sedikit pun. Kebencian tidak pernah melihat, tidak diperlihatkan, keburukan pun tidak dilihatkan kepada isteri dan anak. Oh ya, ini hebat. Sebab tu bila kita melihat anak-anak, bila melihat suami, melihat isteri, sebut masya Allah, benda-benda semua. Sebut masya Allah la quwata illa billah. Bila mana lagi dipuji anak-anak kita, comelnya anak ustaz, masya Allah la quwata illa billah. Lam tadurrahul ain. Tidak akan terkena panahan ain, mata-mata yang hasad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panduan yang Allah bagi tak ada pada orang lain. Anak-anak kita bila orang puji, comelnya anak ustaz, ya Allah, la tuzakki anfusakum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan sekali kamu memuji di kalangan kamu. Allah tidak suka orang memuji dan suka dipuji. Kerana tidak layak di antara kamu selalu memuji. Kerana itu merupakan maksiat kepada Allah. Suka dipuji ni. Sebab alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya layak bagi Allah. Bukan pada manusia. Jadi siapa yang suka dipuji, sebenarnya dia berada dalam keadaan yang salah. Sebab itu bila dia dipuji, maka Nabi kata, kenapa tak kamu sulamkan pujian kamu dengan doa Allahumma barik fik ataupun Allahumma barik alaik. Sebab tu kalau nak puji orang, doa sulami dengan perkataan keberkatan. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya rumah kau. Okey, sulam. Dan yang kemudian bila kita dipuji, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua milik Allah. Tidak ada kekuatan dan daya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh faham, ibu-ibu. Jadi kita kena lindungi diri kita dari penyakit ain. Sebab penyakit ain termasuk dalam sihir yang kedua. Sihir yang kedua daripada sihir tadi. Yang kedua lah, kedua. Yang pertama, kedua, ketiga. Sihir ain yang kedua. Sihir ain yang kedua. Penyakit ain tu macam mana boleh kena, Ustaz? Okey, satu hari dalam kitab Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala anhu. Sebentar. Dalam kitab Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bab penyakit ain. Penyakit ain ni makna ain mata. Tapi bukanlah mata. Sehingga dia menyebut bahawa penyakit ain ini benar dalam hadis yang sahih, dan penyakit itu kalau ada yang boleh melawan takdir, maka penyakit ain lah yang boleh melawan takdir itu sendiri. Jadi hati-hati dengan penyakit ain. Okey, apa penyakit ain? Satu hari seorang sahabat ni dia sedang dalam mandi dalam keadaan yang baju dia buka lah. Seorang sahabat ni memuji sahabat tu dengan dikata, badan kamu cantik. Cantiknya seperti bayi. Bayangkan dia puji badan orang tu dalam keadaan badan orang tu, dia cantiknya badan itu seperti bayi. Ini orang Arab punya perangai. Dia kalau memuji itu sampai berlebih-lebihan. Sampai memuja.
Sampai memuja sampai tak masuk akal pujian tu. Tak masuk akal pujian. Ini bahaya. Kalau nak puji, puji yang benar. Jangan puji begitu. Sehingga dilawankan dengan syair yang hebat. Sehingga seolah-olah membayangkan orang itu begini-begini. Maka ketika itu lelaki itu dia macam sedikit macam sakit. Jadi Rasulullah kata dia terkena ain. Terkena pujian. Maka bukankah, adakah kamu lebih baik memuji seorang itu dan sulamkan dengan Allahumma barik fik. Bukankah lebih baik kamu mendoakan dia dengan keberkatan. Bukan dengan memuji begitu. Tapi Nabi marah dan mengatakan bahawa kalaulah kamu puji dengan pujian kebaikan ataupun keberkatan. Maksudnya, ya Allah cantiknya kulit kau. Moga-moga Allah berkati. Cukuplah. Tapi kita tidak. Cantiknya kulit kau seperti kulit bayi yang baru lahir. Merahnya ya Allah seperti merahnya buah delima. Matamu cantik ibarat permata. Masya Allah. La quwwata illa billah. Jadi kita. Tapi bukankah lebih baik kalau kita puji dia? Ya Allah, Kak Amnira. Ya Allah. Sihat Kak Bonda, Kak Rosniati, umur dah 50-an ni, masih sihat lagi 60-an. Masya Allah, moga-moga Allah berkati kesihatan Bonda Rosniati dengan iman, ilmu dan amal. Kan cuba lagi baik. Lagi baik daripada kita bodek. Wish, Bonda umur dah macam umur 15 tahun dah. 15 tahun dah. Allah, kan kita memuji begitu tidak ada manfaat. Tapi bimbangnya pula yang dipuji terpesona. Yang memuji memang suka membodek. Yang dipuji terpesona. Man ta'ajjaba. Siapa yang rasa terpesona, itulah yang akan terpanah dengan panahannya ain. Jadi ingat, kita boleh memuji orang, mengundang sihir ain itu datang. Bila kita memuji orang dengan pujian yang kedua, dia ada sebagian ulama disebut ada dua pujian yang mengundang ain. Yang pertama iaitu memuji ni kitab Tibun Nabawi. Saya suruh orang ambil. Memuji orang yang pertama dengan berlebihan ataupun dipanggil memuja. Tu tak memuja ni. Dia macam over kot kalau puji. Dia tiga, bukan dua. Tiga. Yang pertama dia memuji ni macam memuja. Ya Allah, dia kalau nak puji Bonda Rosniati tu. Ya Allah, Bonda Rosniati, saya tengok muka Bonda Rosni dah macam baby dah, kulit merahnya tu. Ya Allah, mata cantik. Dia punya puji tu over. Ustaz punya mata tu macam Tom Cruise dah. Ya Allah, saya suka betul lah Ustaz punya cermin mata tu dah macam Lee Min Ho. Ibarat kalau Ustaz dari tepi macam Fatah Amin, dari tengah dah macam hidungnya macam Ungku Ismail, daripada tepi dah macam macam-macam lah. Saya pula terpesona. Sudah. Saya kata bagus. Yang pelajar-pelajar jemaah ni memang saya suka. Yang memang saya suka. Dia suka betul dengan pujian. Dan saya pun terpesona dengan pujian. Yang kedua, pujian yang berbentuk membodek. Menipu sebenarnya. Pujian yang menipu. Iaitu pujian dalam keadaan membodek. Bos. Nampak makin handsome sekarang. Bos, tengok hari ni makin smart lah. Dia macam membodek. Dia sebenarnya perkara ni dia mengampu je. Dia lebih kepada mengampu. Sebab tu bahaya bos. Orang yang dipuji sebenarnya bukan yang sebenar. Yang ketiga, kipas, betul. Yang ketiga, yang ini paling bahaya. Dia memuji dalam keadaan benci. Dia memuji dalam mulutnya, lidah memuji, di dalam hatinya penuh kebencian. Dia boleh mengundang sihir ain. Dia terus automatik jadi ain. Tiga benda ni bahaya kalau kita dapat detect, kecuali memang dipuji dengan benar-benar pujian. Saya memang tengok muka Ustaz memang handsome gila lah. Mungkin kalau dalam hatinya ikhlas, alhamdulillah. Tapi kalau dia membodek, menipu, memang habis. Kita kadang-kadang biasalah. Orang-orang ni kalau memuji ni kadang-kadang hanya manis mulut. Kan? Bonda Moda dengan Bonda Rosniati bertemu. Ya Allah, Bonda Moda nampak makin muda. Bonda Rosniati pun kata, Allah, kamu pun Bonda Ros, apa dah kurangnya nampak makin muda. Padahal dua-dua tua. Allahu Akbar. Maaf. Jadi benda ni nak menyebut tentang bagaimana. Maaf. Saya tarik balik. Okey, jadinya kadang-kadang kita ni manis mulut. Yang pertama, memuja terlampau. Yang kedua, dia membodek. Yang kedua, memuji dengan keadaan membodek, bukan dengan ikhlas. Yang ketiga,
dia memuji dalam keadaan membenci. Yang ini paling saya takut. Manis mulutnya, rupa-rupanya dia benci kita. Dia tengok anak kita datang, rupa-rupanya dia suka dengan saya. Contohlah, dia cinta dengan saya, dia cemburu dengan saya. Datang-datang rumah tengok anak isteri. Datang-datang rumah tengok dia ikut kawan dia. Ustaz, anak comelnya Ustaz. Ya Allah, comelnya anak Ustaz lah. Macam muka bapak dia lah. Tapi dalam keadaan hati penuh hasad. Dibawa dalam hati penuh hasad. Dia boleh mengundang penyakit ain kepada anak saya. Wa'iyadzubillahi min zalik. Allahumma inni a'udhu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Wa min fitnah. Dan kemudian kita minta kepada Allah supaya kita lindungi daripada wa min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika min apa? Doa dia Allahu akbar. Saya lupa pula. Kalau doa untuk anak, Allahumma inni a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi gini, Allahumma inni a'udzu bika min syarri apa doa dia saya lupa. Astaghfirullahalazim. Ustaz saya baca. A'udzu bi kalimatillahi tammati min A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma Khalaq. Itu satu. Itu bukan satu lagi. Ada satu untuk anak. U'izuka bi kalimatillah min syarri ma min syaitin wa hammah wa min ainil lammah. Ada. Saya ingat balik. Allah, selalu saya ajar benda tu. Dia minta, itu hadis sahih Bukhari ketika nak sebut pada budak, anak yang baru lahir, dia ajar. Iaitu minta supaya syaitan wan hammah wa ainil lammah. Maksudnya kita minta jauh daripada penyakit ain. Sebab ada orang datang memuji anak-anak kita bukan dalam keadaan yang sebenar. Kadang-kadang dipuji dalam keadaan benci dalam hati. Contohnya, macam Kak Amanirah, macam contoh saya. Ada orang benci dengan saya, tak suka dengan saya. Dipujinya isteri saya. Oi, Wani makan cantik nampak. Oi, dengan beg tangan semenjak suami naik pangkat ni. Naik jadi jusal A, semakin nampak cantik kan sekarang. Beg tangan pun lawa. Oh, semenjak suami dah naik pangkat ni, Masya Allah. Alamak, nampak handphone baru Wah, mentang-mentang kerja kerajaan mendapat 2,000. Oh, hebatlah, memang respect lah dengan kerja kerajaan. Dia cakap sebenarnya dalam keadaan kadang-kadang kita tak tahu dia benci ke dipuji. Kalau nampak dipuji, tu Perli nampaklah Perli. Senang yang nampak Perli ni. Tapi masalahnya dipuji dan nampak macam ikhlas. Rupanya dia lah orang yang paling benci kita. Dia like page kita kalau mana-mana jalan. Rupanya dalam keadaan dia like tu dalam keadaan penuh dengan hasad, penuh dengan cemburu, penuh dengan tidak suka. Ini benci. Di belakang dia menghina kita. Yang ini boleh mendatangkan ain. Ingat, dalam rumah tangga kita, penyakit ini kena hati-hati. Satu hadis, satu riwayat dalam penyakit ain ini, datang satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi. Dalam kitab ini, dia kata bahawa satu hari dia pernah dalam keadaan melihat kudanya, untanya itu sakit. Bila dia tanya kenapa unta dia sakit, rupanya dia tengok kaji, rupanya unta ini terkena penyakit ain. Kenapa? Dia sebelum ni ada orang puji unta dia. Unta dia hebat, akhirnya unta dia kena penyakit ain. Jadi ingat, bila kereta kita dipuji hebat. Ustaz, selamat cantik kereta. Sebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua milik Allah. Lam tadurrahul ain. Kereta kita tak akan kena penyakit ain. Ingat, kenderaan boleh terkena penyakit ain. Para ulama kata bahawa satu golongan mengatakan bahawa orang-orang yang dalam keadaan buta juga boleh menyebabkan penyakit. Dia buta, tak pernah melihat. Tapi dipuji kita boleh terkena ain. Maksudnya tak kena dengan mata pun. Dia hanya pujian. Jadi, tapi kena balas dengan, kalau nak puji, balaslah dengan barakallahu fik. Jadi, wallahu a'lam, tu sedikit kalau keluarga kita nak tapis daripada iblis, penyakit ain tadi, pertama, sebutlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita akan terlindung daripada segala keburukan. Segala anak-anak kita mati min kulli syaitan. Betul. Min kulli syaitan wa amma. Min kulli syaitan wa ammati wa min kulli adil lamah. Betul. Allahumma inni a'udzubika min syarri bi kalimatillahi timmati min syarri ma. Itu khalaq lain tadi tu yang syaitan wa hammah lah. Min kulli syaitan. Min kulli syaitan wa hammah wa min ainil lamah. Okey, cantik. Itu doa tu hadis sahih tu, hadis sahih Bukhari tu. Dia pernah disebut Nabi ajar kepada Ali supaya bacakan kepada
kepada Hasan dan Husain. Kenapa ain? Penyakit ain ni banyak. Anak-anak, orang-orang cemburu dengan kita ni banyak. Ada orang tak ada anak, dia tengok orang ada anak, dia mula macam meluat benci. Banyak. Jadi hati-hati. Jadi bila kita tepis dengan Masya Allah la quwwata illa billah, dan bila kita memuji, kita pujilah dengan, sulamkan dengan barakallahu fik. Barakallahu fik. Kerana kita juga orang yang memuji boleh terkena ain. Disebut oleh Ibnu Qayyim, ada sekali pernah berlaku orang yang memuji, dia suka membodek, dia terkena ain. Sebab bila mana orang yang dipuji menyebut Masya Allah la quwwata illa billah, dia nak bodek orang tu, nak kenakan penyakit ain. Sekali orang itu mengucap Masya Allah la quwwata illa billah, maka ain itu akan kembali kepada diri orang yang memuji, melainkan orang yang memuji itu menyebut barakallahu fik. Dia memuji dengan kalimah moga-moga Allah berkati kamu. Jadi kalau dia tak sebut benda tu, kadang-kadang penyakit ain itu kembali kepada orang yang memuji. Wa'iyazubillahi min zalik. Wa'iyazubillahi min zalik. Jadi itu di antara sedikit untuk kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kalau orang kata, Ustaz, bahagia saya tengok rumah tangga Ustaz. Masya Allah la quwwata illa billah. Kadang-kadang dia memuji kita tak tahu. Dia puji itu kerana benci ke ataupun cemburu. Ataupun dia memuji dengan keadaan yang memang dia suka. Kita mana tahu. Ada siapa sini boleh tahu kalau orang puji? Ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Sebab pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah moga-moga sedikit sebanyak pada hari ini kita mengetahui tentang sihir yang boleh memisahkan anak, isteri dan keluarga. Syaitan adalah yang paling utama. Dia punya azam fitnah dia adalah berkenaan dengan fitnah keluarga. Wallahu a'lam bis-shawab. 10:20 dah. Terlambat sangat ni, minta maaf. Insya-Allah. Jadi yang baik kita tak dari Allah. Tanya sikit. Boleh, tak ada masalah. Berusaha tak kita? Kita dah memang tahu, kita ni memang dah berusia. Kan? Umur dah 70 tahun. Kalau orang puji-puji kita, hati kita memang, alah kau ni puji ke? Kau ni peli aku. Jadi macam rasa syak. Dan kita tak terima pujian tu dengan seikhlas hati. Adakah kita berusaha? Okey. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana satu hadis daripada rawahul Bukhari wa rawahul Muslim, rawahul Bukhari wa rawahul Muslim, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ini bila menyebut tentang bila Nabi ni dia dia dipuji, bukan Nabi, adalah hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang dia ini dipuji, barang siapa yang diri ini dia dipuji, tapi sebagian ulama kata dia ini bukan sahabat Nabi, tapi dia sebut sahabat Nabi yang paling rapat. Sebagian ulama kata sahabat rapat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila mana dia dipuji, hadis Muslim, hadis Bukhari Muslim, dia menyebut bahawa dia sebut Masya Allah la quwwata illa billah dulu, dia dipuji, kemudian dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ini hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dia berdoa kepada Allah. Ini doa bila dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Contohnya dia dipuji. Contohnya ada orang puji. Siapa tadi sebut? Mak Wan Siapa tadi yang sebut? Saya tak perasan. Kak Wan. Kak Wan. Contoh Kak Wan orang puji. Kak Wan orang puji. Kak Wan, ya Allah, nampak muda betul lah. Muka dah macam Neolopa lah. Contohlah. Kita dipuji. Jadi kita doa Masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua milik Allah la quwwata. Kita naikkan dulu kepada Allah dulu. Pujian itu kita serahkan dulu pada Allah. Jangan kita tolak. Kita serahkan pada Allah. Sebab pujian itu milik Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Doa yang pertama. Apa dia? Ya Allah, janganlah engkau hukum aku. Kau timpa aku dengan azab dan juga dan hukum aku bima yaqulun, dengan pujian mereka tadi. Sebab apa? Pujian ini milik Allah. Kenapa puji aku? Jadi jangan hukum aku. Jangan hukum aku di atas pujian tadi. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunkan aku ya Allah. Tutuplah daripada aku ni keburukan apa yang mereka tidak tahu. Jadi Kak Wan ni mungkin muka cantik, badan berkurap. Mana tahu? Alah Ustaz, muka je saya cantik ni, badan berkurap. Jangan cakap, diam je. Kita minta kepada Allah supaya tutup aib apa yang dia tak tahu. Kadang-kadang ada orang puji, ya Allah, bagusnya anak kamu, ya Allah siapkan air, anak suami kamu, ya Allah bersihnya rumah kamu. Kan? Padahal hari tu je bersih rumah dia, selalu kotor.
Bagusnya kamu bersihnya rumah. Alah, ini waktu kamu datang je bersih. Sebelum ni kotor. Tak payah cakap. Kita minta kepada Allah supaya tutup dengan apa yang mereka tak tahu. Doa yang ketiga, waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau mereka sangkakan rumah ini baik, bersih, maka jadikanlah rumah ini memang benar-benar bersih sebelum ni. Benar-benar bersih selepas ni. Kalau dia kata baru suami kau bagusnya, untungnya dapat suami, kita rasa macam, inilah dia baik. Lalu tak. Kita doa, ya Allah, jadikanlah suami aku baik sebagaimana yang mereka sangkakan. Kalau anak kita pernah baik dengan kita, depan orang baik, punya belakang derhaka. Jadi kita minta, ya orang puji anak kita baik. Kita kata bahawa jadikanlah anak kita lebih baik daripada apa yang mereka telah sangkakan. Atau kama qala rawahul Bukhari. Jadi ingat kawan, bila kita dipuji, pernah tak kita tolak? Nabi tak pernah ajar kita ditolak pujian. Kita terima pujian tersebut dan doa. Dan doa kepada Allah. Biar pujian tadi benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ya Allah, sihat je kawan. Oi, keluarga bahagialah. Ya Allah, mudanya nampak. Amin. Amin. Walaupun kita sakit. Ya, dan kalau kita berniaga takaful pula, orang kaya. Oh, makin kaya sekarang. Amin. Jadi kalau aku lebih kaya daripada apa yang mereka sangkakan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah. Okey, boleh faham? Okey, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah sama-sama kita bacakan surah Al-Mulk untuk kita menutup program kita pada malam ini. Ada yang dah baca ke belum? Ke nak baca? Wallahu a'lam. Belum baca. Okey, insya-Allah. Jadi kita dah terlebih masa daripada masa, jadi moga-moga saya mohon maaf kepada semuanya. Jadi insya-Allah moga-moga kita jangan sekali-kali kita menolak pujian. Jangan menolak pujian. Claim overtime, Ustaz. Apa? Claim overtime. Ingat. Okey, tak betul. Tak apa. Jadi jangan sekali-kali kita menolak pujian kawan. Jangan. Kawan nampak makin cantik kawan. Alah, muka je cantik Ustaz, badan berkurap. Jangan. Jangan sekali-kali. Jadi kita kalau ada pun sekalipun kurap di badan, ya Allah, tutuplah daripada apa yang mereka tidak tahu. Lagi baik. Jadi kita, kalau anak kita jahat sebenarnya, depan orang je baik. Orang puji anak kita. Jangan cakap depan je baik, Ustaz, belakang perangai teruk. Jangan. Ya Allah, tutuplah daripada apa yang mereka tak tahu. Jadi kalau anak aku sebagaimana yang mereka sangkakan. Ya Allah, hebatnya Islam. Motivasi, bila orang doa puji kita, kita bukan menolak, malah kita meminta kepada Allah supaya pujian tadi benar-benar terjadi kepada diri kita. Diri kita. Kalau dihasad itu hal dia lah. Hal dia. Tapi kita telah minta kepada Allah. Cuba tu positif. Orang kaya. Amin. Kita doa amin terus. Kita doa terus. Tak payahlah. Alah, mana ada aku ni miskin lah, berniaga berbankrupt. Tak payah. Kita terus aminkan doa yang telah dibacakan oleh kawan kita. Dia tipu, dia puji, dia bodek, dia tak ikhlas. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam Ustaz, bissawab. boleh tanya satu tak Ustaz? Boleh. Ini soalan last. Okey. Kalaulah misalnya kan kita kena sihir rumah tangga tentang nak memisahkan suami isteri tu. Apa pula ayat yang nak kita baca Ustaz kalau kita tahu? Yang ni saya kena tengok balik. Kena tengok balik dalam kitab-kitab. Dalam ini admin nanti boleh simpankan soalan ni. Nanti insya-Allah kita bawa pada minggu akan datang. Sebab kita masih lagi berada dalam fasa suami dan isteri dan penceraian dan sebagainya. Jadi insya-Allah soalan tentang bagaimana untuk menghalang, menepis sihir-sihir ini yang kita dah tahu. Kita macam ada sihir. Suami kita ni macam lain macam. Marah semacam. Si isteri kita pun tiba-tiba masam. Bagaimana saya kena buka dulu. Study bagaimana cara-cara je. Dan apa-apa dalam kitab-kitab tafsir yang boleh. InsyaAllah kita boleh belajar. Kita boleh kongsikan pada next daripada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah saya salin lah insyaAllah. Soalan ni sebab jawapan dia saya pun tak berapa tahu. Saya yang tahu tadi tu cuma penahan sihir itu adalah Masya Allah. La quwwata illa billah, antaranya penyakit ain. Yang kedua mengadu domba. Mengadu domba tu kena tahu. Ada tak kawan-kawan kita yang memang sekarang ni tengah mengadu domba kerana keluarga kita. Jadi orang itu jauhkan diri dulu. Kalau tengok ada orang ni suka ngadu perihal suami kita, kita kena jauhkan diri kita dari dia dulu. Pertama. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah sama-sama kita berzikir dengan zikir astaghfirullah. Moga-moga kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan kita. Astaghfirullah. Semua mutekan suara dulu.
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، وتوب علي توبة نصوحا، وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، وتوب علي توبة نصوحا، وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير،
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Ya Allah, waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى ورحمة وشفاء. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami ya Allah, sebagai cahaya menerangi kami ya Allah, sebagai hidayah petunjuk kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami wahai Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi wahai Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, selalu ingatkan kami untuk kami dapat selalu mendekati, mendampingi dan membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Allahumma rizukna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini fi kulli laylah, pada setiap malam ya Allah. Warzukna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan ya Allah, tilawat Al-Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-layli wa atrafan nahr, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah dan juga syafaat kepada kami di saat mana di dalam kubur kami ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah isyak kita berjalan lancar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam, menceritakan bagaimana iblis menjalankan aktiviti mengkucak-kacikkan kehidupan Nabi Adam dan Hawa sehingga ke anak cucu keturunan beribu tahun yang lalu hinggalah sekarang. Wallahu a'lam. Semoga segala ilmu yang Ustaz sampaikan malam ini memberi manfaat pada semua jemaah. Alhamdulillah, banyak doa-doa yang Ustaz ajarkan malam ni. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan. Terima kasih semua jemaah yang istiqamah dalam majlis-majlis ilmu. Saya mewakili Gemarun Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Mohon saya buat sikit hebahan untuk besok pagi Ustaz. Pada pukul 6.55 pagi kuliah subuh kita bersama Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa, selawat dan qasidah. Dan 8.30 pagi kita ada kuliah duha bersama Imam Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih Ustaz bagi penutup majlis. Mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan soal as. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye.